What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimisko Verto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Dalam video ini kita akan membincangkan berkenaan Dr. Vegapunk. Ada 7 oda untuk watak ini dalam siri One Piece. Adakah dia akan sertai Mugiwara Luffy atau dia akan mati di Egghead Arc? Sebab awal kita diperkenalkan dengan karakter ini adalah pada 15 Oktober 2012, which is dalam chapter 684, dan kita diselubungi dengan misteri tentang watak ini. Dan only by last year, which is 14 November 2022, kita didedahkan secara rasmi wajah dia, kemampuan dia, ideologinya dan sebagainya. Dan sekarang One Piece telah berada di Egghead Arc yang menjadi arc pertama dalam final saga ini. Dan setakat ini Egghead Arc chapter 1086 ini dah banyak gila perkembangan yang Oda dedahkan kepada kita, macam Blackbeard attack Amazon Lily untuk rampas Devil Fruit Mero Nomi, tapi fail lah sebab relik datang kot. Watak Worth Generation seterusnya sertai pengembaraan Luffy. Aku cakap seterusnya sebab sebelum ini kita ada Capone Gang Beji tolong Luffy kat Whole Cake Island. Lepas tu Basil Hawkins dengan Apo jadi musuh Luffy dekat Wano. X-Drake pun join Luffy dekat Wano juga. Law tak cerita lah, start dari Punk Hazard Arc lagi. Dan Eustace Captain Kid dengan Killer pun join Luffy dekat Wano. Maksud join kat sini adalah berpakat lah, bukan join jadi nakama. Dan Bonnie join Luffy dalam Egghead Arc. Cuma tinggal Uruge je tak join lagi Luffy punya adventure, sama ada dia nak jadi villain ke ataupun alliance. Blackbeard tak payah cerita lah kan, sebab Kak Jaya dia dah muncul dah dan menunjukkan bakat dia sebagai enemy. Kemudian dalam Egghead Arc ini juga kita boleh tengok pengenalan Seraphim yang mengambil sosok kanak-kanak para Shichibukai, pertembungan Blackbeard versus Heart Pirates yang berakhir dengan kekalahan Heart Pirates, Kid Pirates versus Akagami Pirates yang berakhir dengan kekalahan Kid Pirates, kemunculan Saint Garcia Saturn menuju ke Egghead Island bersama-sama Kizaru beserta 100 lagi kapal, dan tak lupa juga satu kapal Blackbeard juga yang sudah pun menghampiri Egghead Island. Jadi dengan segala konflik ini memang Vegapunk dah bagi tahu Luffy untuk bawa dia cabut. Tapi adakah ini akan lead to Vegapunk sertai Mugiwara Pirates to be the 10th members of Mugiwara, atau worse, Vegapunk akan mati di Egghead? Sebab sebelum ni pun dia ada cakap dekat Dragon bagi tahu yang dia akan mati. Memang perkara ni main perasaan, tapi aku akan cuba untuk selesaikan. So jom, let's proceed with the content. Jap. Sebelum tu aku nak ucapkan terima kasih kepada Amir, Tears Don't Fall, Demisu Ben, Syahrul Nizam dan Cababa for being the 5 people first to comment. Dan terima kasih juga kepada korang yang sudi untuk tinggalkan komen korang. Guys, aku nak beritahu sikit. Sekarang ni channel aku tengah cari sponsor. Kalau korang nak sponsor channel aku, korang boleh call number tertera. Atau korang ada kawan-kawan atau bos tempat kerja korang yang perlukan khidmat marketing dari channel aku, korang boleh call di number yang tertera. Okay? Alright, jom get into the content. Ekuzu Yarudomo. Macam yang aku cakap sebelum ini dalam video chapter analysis, berkali-kali aku ulang bahawa knowledge yang ada pada Vegapunk ni cukup berbahaya kepada the world government. Kita tengok dulu creation atau research yang telah dihasilkan Vegapunk. First, dialah yang bertanggungjawab dalam penghasilan Sea Stone yang boleh cancel Devil Fruit user dan melemahkan dorang. Dan dengan penelitian dia pasal Sea Stone ni juga membenarkan Marine untuk berlayar dengan selamba di Calm Belt. Dan kalau tengok Egghead Island sendiri, dikatakan kebiasaannya awan tak boleh wujud di Blue Sea level, tapi pulau Egghead, Vegapunk dah develop aircon system kat seluruh pulau tu sampai boleh kawal cuaca seluruh pulau Egghead. Alright, Vegapunk juga bertanggungjawab dalam penghasilan artificial life form creation yang sangat-sangat memberi masalah kepada musuh dia. First kat Punk Hazard, kita boleh tengok dia pernah cipta Dragon number 13 yang boleh dikatakan akan memberi masalah kepada fodder kalau dibawa ke dalam war. Kemudian sebelum Punk Hazard, kita pernah tengok Pacifista yang muncul di Sabaudi lagi. Sebelum time skip, kita boleh tengok macam mana Luffy sangat-sangat bermasalah untuk lawan dengan seekor Pacifista kat situ. Padahal kalau kita tengok sebelum sampai di Sabaudi, Luffy dah berjaya kalahkan 3 Shichibukai kot. Crocodile, Gecko Moria. Lepas tu bagi sama lah. Tapi untuk menentang Pacifista bagi seorang Luffy dalam mode before time skip sangat bermasalah. Bayangkan macam mana an army of Pacifista
Tesla ni diturunkan dalam sesebuah war yang macam kita boleh tengok dalam Marineford War kan. Dan tak macam Caesar yang menghasilkan Smile Devil Fruit, untung-untung dapat ability Smile tu lah. Itu pun macam apa lagi dah. Kau tengoklah apa jadi dekat Beast Pirates dengan jirapah dia, dengan badak air dia, dengan ayam jantan dia, semuanya tak boleh pakai. Tapi Vegapunk tidak. Tengok macam mana dia clone Devil Fruit Kaido. Kegagalan Devil Fruit itu hanyalah color naga tu saja jadi warna pink. The rest is awesome. Sampai boleh bawa keluar Ball of Breath lah Momo. Dan sebut pasal Devil Fruit juga, kita boleh tengok Seraphim dah lah ada Devil Fruit, dan Devil Fruit yang dorang dapat berkat kebijakan Vegapunk dalam penelitian berkaitan Green Blood. Semua Seraphim yang kita tengok setakat ini tak ada lagi yang gagal menggunakan Devil Fruit dorang masing-masing, dan semuanya 100% berhasil. S-Bear dengan Nikyu Nomi dia, S-Shark dengan Sui Nominya, S-Snake dengan Mero Nomi dia, S-Hawk dengan Supa Nomi dia. Cuma lagi 3 Seraphim ni je kita tak tahu apa Devil Fruit dorang nanti. Tapi pokoknya semua Devil Fruit yang Seraphim ada setakat ini semuanya function sama seperti Devil Fruit yang asal. Cuma kita tak tahu sama ada Devil Fruit dorang ni dapat capai awakening ke tidak sahaja. Devil Fruit Smile Dan sebut pasal Seraphim, kita boleh tengok macam mana Vegapunk gabungkan 3 research ataupun boleh kata 4 research dalam satu projek, which is Devil Fruit Research, Cloning Research dan Human Modification Research. Susah no. Modification Research all in one. Dan tambah satu lagi, Laser Beam Research. Cloning for sure lah, Vegapunk clonekan Shichibukai asal yang 7 orang dulu. Cumanya macam mana Vegapunk dapat DNA doang setiap seekor tu, setiap seorang tu still unknown. Dan banyak juga persoalan timbul, macam kenapa Seraphim ni dalam versi kanak-kanak, lepas tu adakah Seraphim ni nanti akan membesar jadi dewasa. Dan ada juga yang bertanya, adakah Seraphim ni juga diterapkan gigantification research, meaning nanti ke-7 Seraphim ni juga akan jadi giant. Sebab giant juga kan antara salah satu research terpenting untuk the world government kan. Tak lupa juga research Vegapunk untuk mechanizekan Sea Beast yang ada di pulau dia. Lepas tu Vega Force yang dah sama saiz dengan seekor giant dah kan. Dan Vegapunk ada satellites. Disebabkan Vegapunk ni terlalu sibuk dengan ciptaan dia, dia kena cari jalan supaya boleh ada banyak masa lagi untuk buat lebih banyak research. Jadi dia pun hasilkan satellite. Diorang ni berkongsikan otak Vegapunk melalui Punk Records. Punk Records ni pada aku cukup berbahaya sebenarnya untuk the world government. Tapi sekejap lagi aku akan ceritakan macam mana Punk Records ni boleh membawa kebahayaan kepada world government. Okay, diorang ni semua akan kenalkan diri diorang sebagai Dr. Vegapunk, tapi masing-masing ada nama masing-masing dan perwatakan masing-masing. Macam mana Vegapunk asingkan 6 personality dia ni still kita tak tahulah. Dan yang pasti seorang dah berkhianat lah. Dan ada satu lagi creation Vegapunk, mungkin korang tak perasan, yang soon will be a bright future kepada masalah kesihatan manusia. Dan mungkin kalau Roger masih hidup sekarang dengan penyakit misteri tu, mungkin Roger pun dapat disembuhkan. Apa creation dia? Apa research dia? Research dia kita boleh tengok dalam chapter 1075, masa Robin, Chopper dengan Atlas duduk meronda-ronda di bangunan A Aras 2 di Labo Stratum Vegapunk. Kita boleh tengok Robin terperasan something yang dipanggil organoid, which is sesuatu yang sangat-sangat diperlukan oleh para doktores pada masa akan datang. Sampai Dr. Chopper kat sini pun kagum dan terpegun. Tapi tak usah risaulah, Dr. Chopper ni memang senang sangat dia terpegun kan. Memang dia mudah impress lah kawan tu. Aku pun tak tahulah apa masalah penyakit dia. Dia kena rawat tu. Dia kena rawat, Chopper tu kena rawat tu. Pada aku ini juga sesuatu perkara yang menarik yang dihasilkan Vegapunk. Alright, yang tadi kita bercerita sedikit sebanyak pasal research Vegapunk on artificial life form. Alright, sekarang kita nak discuss tentang penghasilan senjata pula oleh Vegapunk yang akan memberi masalah kepada world government. First, kita ada bubble gun dan bubble shield. Bubble gun ni nampak macam biasa-biasa je sebab nama dia tak deadly langsung kan. Bubble, budak-budak fu keluar buih kan. Tapi senjata ni diperbuat daripada sea energy yang sudah pasti dapat melemahkan Devil Fruit user dan tak mudah untuk pop macam bubbles biasa. Bubble shield ni pula kita boleh tengok Kuma polis ni guna, atau nama dia Mark III, yang mampu untuk menghalang sebuah serangan bazooka walaupun bubble
bubble guys. Tapi boleh halang serangan bazooka. Bagaimana itu? So pada aku, kita tahu macam mana kepentingan pasifista, dan Mark III ini mungkin memiliki peranan yang tak kurang pentingnya juga. So untuk Mark III memiliki bubble shield kat sini, pada aku cukup untuk memberi isyarat kepada kita bahawa senjata bubble shield ini tak boleh dipandang inting. Seterusnya, kita boleh tengok Vegapunk juga ada menghasilkan macam mesin ke, alat ke untuk teleportation. Tapi pada aku lebih tepat dipanggil warping technology, sebab dia boleh bend through space. Tapi setakat ni nampak macam belum sempurna lagi lah, sebab kita boleh tengok dia sangkut masa awal-awal pengenalan kita dengan Vegapunk sebelum ni kan. Tiba-tiba tersangkut minta tolong Luffy. Itulah Vegapunk ni tak ada disiplin. Alright, weapon series berbahaya yang ada pada Vegapunk pada aku iaitu yang berada di takhta yang kedua bahaya adalah Punk Records tu sendiri yang aku cakap awal tadi. Kalau korang tengok video ni, which is penerangan aku tentang sebuah teori daripada Romance Dawn End, yang mungkin atau korang memang sangat-sangat mesti tengok, sebab dia ada bawa 3 teori tentang what is One Piece. First, dia kupas pasal teori termasyhur berkenaan penghancuran banjaran Red Line yang akan menghasilkan One Piece. One Piece betul lah, One C. Seterusnya terhasil All Blue dan One Piece. Kedua, dia kupas pasal sake yang dikeluarkan oleh The Library of Ohara. Teori ini daripada The Library of Ohara, karya Arthur. Dan ketiga adalah teori dia sendiri yang mengatakan di Laugh Tale terdapatnya memori tinggalan Joy Boy menerusi kemampuan Nikyu no Mi, dan dia menutup teori dia dengan menggabungkan fakta The Punk Records, which is Punk Records akan menjadi sungguh cukup berbahaya kalau digabungkan dengan teori memori Joy Boy berada di Laugh Tale. Sebab macam yang disebutkan Vegapunk sendiri dalam chapter 1067, Vegapunk teringin nak benarkan semua umat manusia akses ke dalam kepala otak dia dekat Punk Record sana, dan juga membenarkan mereka semua berkongsi maklumat yang diorang ada. Jadi, what if Vegapunk someday berjaya untuk terselamat dari kejaran dan incaran World Government plus Marine plus CP0 dan somehow berlayar bersama-sama Luffy, dan somehow teori Romance Dawn tu betul dan memori Joy Boy memang ada dekat sana, dan Vegapunk masukkan sekali memori Joy Boy itu ke dalam Punk Records. Jadi manusia tak payah dah lepas ni susah-susah nak pergi teroka Laugh Tale, diorang dah dapat tahu dah kebusukan, kejahatan the World Government. Manusia akan mula membenci World Government, dan lebih buruk 170 kingdoms yang beraliansi dengan World Government akan switch side untuk menentang the World Government. Marijoa surely akan musnah, atau Celestial Dragon surely akan dihalau dari Marijoa, dan dunia akan kembali seperti zaman Joy Boy. Tapi sebab tu aku cakap senjata ni kedua berbahaya, sebab yang lebih berbahaya, bahaya nombor 1 adalah the Mother Flame, yang juga merupakan one of Vegapunk creation. Setakat inilah, sebab Imu sama cakap macam itu kan, sebab kita tak tahu sama ada senjata tu dah sedia ada dan Vegapunk hanya repair sahaja ke, ataupun memang Vegapunk sendiri yang buat daripada kata apa ni, start from scratch dia buat sampailah benda tu siap. Tapi kita tak tahu until sekarang ni lah. Nanti mungkin akan ada pendedahan. Kita boleh tengok macam mana The Mother Flame tu mampu untuk hancurkan sebuah kerajaan. Dan kalau 170 kerajaan tu cuba untuk retaliate ataupun untuk menentang the world government dan menyerang the world government, jadi pada aku The Mother Flame ni boleh digunakan Im Sama sebagai sebuah ugutan ke atas mereka. Dia macam mana Harry S. Truman lah kan, masa zaman Perang Dunia Kedua tu, guna nuklear untuk hancurkan Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Im Sama tak perlu pun nak letupkan 170 kingdoms. Cukup 2 ataupun 3 negara je, lepas tu isytihar kan. Kalau ada siapa-siapa lagi yang berani nak langgar gua, gua akan letupkan lu punya negara, lu punya anak beranak, lu punya family, lu punya orang kampung, semua akan hengus. Kalau tak nak kena, bayar macam biasa dan ikut sistem macam biasa. Jadi inilah 2 research yang aku cakap cukup berbahaya dari seorang Dr. Vegapunk, which is artificial life form dengan senjata-senjata yang dihasilkannya. So, apakah nasib yang akan menimpa Vegapunk lepas ini? Adakah dia akan berjaya melarikan diri dari Egghead dan menyertai Mugiwara Pirates, atau dia akan mati di Egghead? Sebab dalam Egghead arc ini sendiri, kita boleh tengok kedua-dua probability ini disebutkan. Cuma ada 2 juga kemungkinan tak jadi. Sebab satunya, Vegapunk just minta Luffy untuk bawa dia keluar
dari Egghead. Kedua, yang cerita pasal dia nak mati dekat Dragon tu bukanlah Vegapunk sendiri, tapi Shaka. So still kedua-dua kemungkinan ini berkemungkinan tak berlaku. But aku tak tahu macam mana dan apa yang akan berlaku kepada Vegapunk, Luffy dan aliansi dorang di Egghead, sebab kita boleh tengok Kizaru dah on the way ke Egghead. Gorosei sendiri akan turun padang. Banyak kapal-kapal marine akan ke sana. Tu tak termasuk kapal Blackgate juga yang dah pun sampai dekat port Egghead. Dan sebelum-sebelum ni kita boleh tengok yang Kid Pirates dah kalah dengan Akagami Pirates. Sebenarnya bukan Akagami Pirates lah, Shanks seorang je yang turun tangan, disusuli dengan Brogy dan Dory. Pep, satu kali kan dah kena. Apa ya kan? Adakah kali ini giliran Luffy pula? Sebab Heart Pirates pun dah kena dah dengan si hitam apa nama dia tu, Blackbeard tu. So kat sini ada dua kemungkinan. Sama ada full scale war akan berlaku kat Egghead, atau Luffy dan aliansi dia berjaya terselamat dari Egghead. Kalau peperangan tercetus di Egghead Island, pada aku agak make sense sebab this is the first arc dalam final saga. Mungkin Oda nak kick off bibit-bibit awal final saga dengan pertempuran. Banyak sebab kenapa peperangan akan berlaku di Egghead despite Mugiwara condition. Sekejap. Aku rasa aku akan sambung dalam next video kot. Sebab ni pun dah panjang rasanya videonya. Jadi aku rasa kita berjumpa di next video lah ya. Alright guys, I guess that's all I have untuk perkongsian kali ini. InsyaAllah, see you guys in the next content. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi